إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan didahulukan jadi imam akan yang merentah dengan tempat perentahnya yang merentah. Situ deh. Dalam surat 13 baris yang ketiga daripada atas ke bawah. Kita sambung lagi muzakarah kitab pedoman sembahyang berjamaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh Pasimah Kelantan rahimahullahu taala. Kata dianya dan didahulukan. Maknanya diutamakan. Ini dia panggil masuk dalam bicara al-haqqu bil imamah. Tapi imamah di sini fi shalah dalam sembahyang. Imamah tu umum. Ketua lah mana imam. Ketua mana imam. Tapi di sininya bicara tentang imamah fi shalah. Ketuk imanan, ketuk imaman di dalam sembahyang. Gitu. Ataupun dipanggil juga tertib awaliyah, aulawiyah, tertib aulawiyah. Ataupun tertib afdaliyah imam. Dia panggil juga tertib aulawiyah atau tertib afdaliyah imam. Jadi siapa kok afdal jadi tu imam ni? Tu nak jadi pahala banyak tu nak ambil afdal. Tu dah dulu. Kata dianya dan didahulukan, mana diutamakan. Didahulu tu mana diutamakan. Tu diutamakan jadi imam, jadi imam di dalam sembahyang itu siapa? Akan yang, akan orang yang merentah
dengan tempat, ini pada tempat perintah nyonya yang merintah. Tu siapa tu? Nah, kalau kira-kiranya hak asalnya raja. Raja hak kereta. Nah, ulil amri mutlak kalau tempat kita cara kereta ialah apa? Tu kerajaan berperlembagaan, raja berperlembagaan. Nah, jadi siapa hak afdal jadi tu imamnya asalnya iaitu Tuanku Sultan atau Doli yang maha mulia yang dipertua aku. Karena dia lah orang yang merintah dengan tempat perintahnya. Nah, mana raja tu? Dia hak afdal jadi imam dulu. Tu kalau raja tak nak teteh tuan sahabat. Sebab tu raja-raja sultan-sultan ni mestilah dia kena ngaji. Memanglah pasti dah ada lah orang panggil pengajian di dalam istana tu gaponya kita tak tahu kalau kita ni rakyat biasa. Tu. Jangan sampai tu raja tu tak kerti rasa. Tak boleh rasa, tak semayang. Bawa tu orang panggil fasik tu. Fasik, raja yang fasik, sultan yang jahil, yang zalim. Mana dia sendiri tak semayang pun ada. Tapi walaupun fasik, wajiblah kita tu taat kepada perkara hak ma'ruf. Perkara hak ma'ruf dia suruh perkara baik, wajib kita taat je. Jangan kita kata hak fasik ni kita nak lawan. Jangan. Jaurun sittina sanatan khairun min hajaris sa'at. Duduk dalam pemerintah raja hak zalim ni sittina sanatan 60 tahun. Khairun min hajaris sa'at. Lebih baik daripada ada raja sa'at. Kenapa? Kerana huru hara tu berat. Tu tak ada pemerintah ni berat. Masing-masing orang semua je kawan pun raja juga. Kawan pun raja masih perang kering ni. Tu. Jadi sebab itulah jaurun sittina sanatan. Duduk dalam pemerintah raja hak zalim 60 tahun tu khairun min hajaris sa'at. Lebih baik daripada tak ada raja, tak ada pemerintah sa'at. Huru-hara saja. Tengok pun di Syria tu. Jadi gapo di Syria ada tu? Hajul ku habis. Pas nak bina balik agak penat dah weh. Penat lah nak bina balik negara. Tu. Bukan maknanya kita nak raja tu zalim, bukan makna gitu, bukan kita tak apa zalim tak apa beres-beres. Bukan gitu. Maknanya nak banding dengan tak ada kerajaan sa'at itu lebih baik lagi duduk dalam kerajaan hak zalim 60 tahun. Sebab apa? Mudaratnya lebih besar tak ada kerajaan. Gitulah. Mudaratnya lebih besar. Maka sebab itulah di zaman pemerintah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, tak apa lagi sahabat tu kan dia waris saka, orang panggil tahta melalui anak. Jadi orang panggil raja pertama dalam Islam. Buat sistem monarki dalam Islam, raja pertamanya ialah Sayyidina Muawiyah. Dia waris ke tahta dia kepada Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid bin Muawiyah ni khilaf banyak orang. Kata setengah baik, kata setengah fasik, bobok arok, dok semaya baik. Tapi sahabat yang hidup lagi pada zaman tersebut tetap semaya di belakang dia. Itu. Tu kenapa? Kesatuan ummah tu lebih didahulukan daripada kemahuan ataupun kepentingan pribadi-pribadi. Tu. Karena itulah diutama dan didahulukan, makna diutamakan jadi tu imam semaya ni ialah akan orang yang merentah, mana raja hok merentah dengan tempat perintah nyo yang merentah. Apa kalau raja tak boleh? Barulah ada ganti bagi raja. Tengok siapa? Timbalan ketua agung ke? Pemangku sultan ke? Ikutlah. Seperti qadi. Itu misal qadi ni bukan tu kadi zaman kita sekarang. Kadi zaman kita ni akan ikut lagi je. Qadi ni asalnya hakim. Tu qadi ni maknanya asalnya hakim.
Seumpama zaman itu, kalau di Kelantan ni, nah cerita di Kelantan. Paling kurang nak jadi qadi ni. Qadi je banyak, qadi bandar, qadi daerah. Nah, kerana qadi ni orang panggil apa? Kewajipan dia tu lebih daripada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni mesti kena ada solat dalam jarak masafatul qasri. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Kalau ada solat dah mengerjakan dia dalam jarak 2 marhalah, maka gugur kewajipan itu di atas orang lain. Nah, itu orang panggil fardu kifayah. Tapi kalau qadi, dia kena ada dalam setiap separuh masafatul qasri. Apa? Masafatul udwa dia. Separuh daripada masafatul qasri. Kalau kira 2 marhalah, jadi 1 marhalah kena ada solat. Itu qadi. Kenapa tu? Kerana banyak orang panggil masalah hukum hakam nak dironyok pada dia. Ini nak cerita kata qadi dulu tu hakim. Nah, orang nak ronyok hukum gani, hukum tu qadi dulu. Qadi lah ni tak tahu lah dari sini. Tu kakak nikah lah banyak kayaknya. Nah, qadi dulunya tu hakim. Dia kena mohir dalam ilmu-ilmu hukum hakam fiqh. Nah, tu. Sebab tu nama itunya di Kelantan. Ini cerita qadi Kota Baru. Kau tak ingat dalam muka, kau tak ingat kan? Tu dia tu guru lah. Dia cerita kata syarat nak jadi qadi mula di Kelantan. Nah, qadi daerah. Qadi bandar gila ni syarat dia, ni qadi daerah. Nah, paling kurangnya dia kena khatam 2 butir kitab kan? Furu'ul Masail Kashful Lidah. Ni kitab pekok kan? Furu'ul Masail karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki. Nah, Furu'ul Masail, Furu'ul Masail. Orang cabang-cabang segala masalah-masalah pekok. Dihimpun dalam itu ada 2 jilid. Nah, ada 2 jilid. Tebal tu lah. Tebal tu lebih kurang. Sejilid, 2 jilid tebal. Nah, yang keduanya kitab Kashful Lisan. Ini karangan Syekh Ismail Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fattani. Nah, Kashful Lisan. Kalau silap lah, dicek balik. Kena khatam 2 buah kitab ni dan ingat masalah-masalah pekok dalam tu. Kesenang nak jadi qadi dulu. Kitab tu tebal, Kashful Lisan tebal lagi. Nah, kena ingat masalah tu, far'un masalah tu. Dalam kitab tu, forok cabang masalah lah. Kena ingat. Itu interview zaman itu. Kerana hok dia interview, tutup guru juga. Zaman dulu, duduk dalam majlis ketua, tutup peti sendiri, tutup guru mufti sendiri, tutup guru pondok. Ahli majlis ketua pun tutup guru pondok. Nah, jadi orang nak jadi tok qadi ke berapa, memang kena lagi orang kena lunyai kitab tersebut. Tanya, masalah ni duduk di mana? Apa hukumnya? Sebut ibaratnya. Ini itu. Baru boleh jadi qadi. Sebab itulah zaman dulu itu memang sangat lebih daripada zaman learn ni. Zaman learn ni nak jadi tok qadi ya kira ada sijil. Nah, Gerti ke tak gerti tak cara. Yang penting ada sijil syariat. Biar bodoh tak tak apa. Boh kengeh jak lah bodoh. Jak kau jadi tu qadi gaji mahal. Ya kira apa? Supaya kerja-kerja macam kerja-kerja kan. Dia ada orang panggil apa? Grade dia ke apa tu kerti juga. Kerja-kerja ni ni. Gaji ya grade ni berapa, gaji ya naik pangkat, naik grade tu berapa. Faham tak faham apa ki? Berat. Tengok. Ini kita betul-betul duduk di zaman idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Bila sesuatu hijau itu diserah yang tidak ahli baginya. Tidak ahli wan, ada BA, MA, PhD, PQ, RSQ, PW, XYZ. Bukan duduk situ ahli. Nah, ilmu itu bukan duduk situ. Tu hanya cat tebeng ya. Ada sijil ni gitu ya. Nah, keilmuan yang sebenar malakah ada dalam diri. Malakah kemampuan yang ada dalam diri itu. Tu dah. Itu qadi zaman dulu. Besoklah qadi zaman lagi ni. Seperti qadi. Tu hakim kita kata qadi. Dan naiknya naik qadi. Naik ni mana timbalan lah. Timbalan. Naiknya naik qadi. Habis. Kamadian. Jadi kamadian ni summa ni orang panggil apa?
tartib bagi sesuatu yang dihasad, yang dibuat. Maknanya jika tidak ada raja dan qadi serta naib qadi, siapa dia pula afdal jadi tu imam? Kemudian imam yang rotib, tu imam rotib, mana imam yang tetap, imam orang panggil tu imam berwaktu, mana tu imam tu ditugaskan dia, supaya jadi tu imam orang panggil tiap-tiap waktu. Kita panggil itu imam rawatib, imam rawatib. Subuh, asar, maghrib, isyak, subuh. Dia ada. Maka dia apa? Tak ada raja, tak ada qadi, tak ada naib qadi. Tiga tunya tu imam rawatib lah afdal. Tu afdal dia jadi tu imam. Imam rawatib ni ialah yang imam yang dilantik jadi imam oleh nazir. Nazir ni maknanya ahli jawatan lah. Ahli jawatan kuasa masjid. Ataupun setengah-setengah masjid tak pakai nazir, pakai direct ke majlis agama. Mana majlis agama lantik. Majlis agama negeri setempat tu lantik seorang tu jadi imam rawatib situ ada. Maka dia afdal. Dia afdal. Aku sebab tu jangan kita awak kita ustaz ni kan. Mari tolong habis. Saya afdal jadi imam, saya tu guru ustaz Haidar. Ya. Tu imam rawatib itulah afdal. Setelah mana? Setelah tak ada raja, tak ada naib raja, tak ada badal raja, ini qadi dan naibnya naib qadi tak ada. Tiga tunya tu imam rawatib lah hak aula jadi tu imam. Tu yang diutamakan jadi tu imam. Itu tu imam rawatib. Siapa tu imam rawatib ni? Ialah yakni orang yang dilantik jadi imam oleh nazir di tempat itu. Ahli jawatan kuasa masjid lantik dia jadi tu imam 5 waktu. Tetap lohur asar maghrib isyak subuh. Dia lah hak afdal jadi tu imam. Apa sebab itulah ahli jawatan kuasa pun kena reti juga hukumnya, jangan lantik kau sibuk dah. Nak kau tu imam bismillah juga. Alhamdulillah juga. Rattil alami juga. Walau boleh susah. Ahli jawatan kuasa pun nak pandai juga. Tengok baca Quran Fatihah terutama lah mana. Soh atau tak soh, sebut dia makhraj betul tak betul. Lagu sedap tak apa? Kerana lagu bukan wajib. Hak wajibnya tajwidu fardun kama solat. Mentajwidkan bacaan Quran tu fardu wajib sebagaimana wajib semaya 5 waktu. Wa ingkaru kufrun, ingkar kewajipan baca Quran dengan tajwid itu kufur sebagaimana ingkar sembahyang 5 waktu itu wajib. Kufur. Tak ada wajib mana waktu suka hati sembahyang baca kafir selalu. Sama. Baca lagi lagu mana pasal bunyi ayat. Kufur lagi kata. Jangan main-main. Itu lagu tu. Maka ahli jawatan kuasa nasir tu kena pandai lah, pilih tu imam nak jadi imam tu. Biar tak sedap kok suara tu dengar tak sedap. Tapi betul baca dengan tajwid hukum. Tak apa, boleh. Kacau wali itu istisna lah tu. Kacau wali ni istisna pada kata kemudian imam yang rotib. Tu. Maknanya imam rawatib tu afdal. Tu afdal juga. Bila tu? Kacawali imam yang dilantik oleh raja negeri itu. Mana tu imam yang dilantik oleh nazir ahli jawatan kuasa masjid. Nak banding dengan tu imam yang dilantik oleh majlis agama Islam negeri. Hak tu lebih orang panggil lantikan daripada majlis agama Islam negeri. Kerana hak tu lantikan raja negeri. Ya majlis agama Islam ni kan bawa raja. Tu bawa raja. Jadi seolah-olahnya bila majlis agama tu lantik seorang jadi tu imam, maka raja dah hak lantik dia jadi imam, wakikah lantikan daripada raja. Maka nak banding raja tu imam hak raja lantik, hak majlis agama bawa raja ni lantik dengan tu imam rawatib hak dilantik oleh fofok kita AJK masjid, hak afdal tu imam hak dilantik oleh raja lagi. Dah tu. Jangan duk guru lah. Tu.
Contoh kita tu email hak AJK Sejid. Ya, AJK Sejid hak latih. Tiba-tiba mari tu emailnya hak majlis agama latih dia jadi tu email sini. Tentunya tu email tu hak afdal. Dah? Tu email tu hak afdal. Bukan tak sah dak ni cerita tertib afdaliyah, aulawiyah. Lebih banyak pahala. Itu maksud aulawiyah. Ai aktsaru thawab. Itu makna afdal. Aula maknanya aktsaru thawab. Lebih banyak pahala. Itu makna afdal, aula. Bukan kata tak sah dak. Kamu pakai mufarakah semaya itu imam majlis agama ada tiba-tiba tu imam rawatib jadi imam. Pakai mufarakah kata tak sah. Bukan. Ini orang panggil tertib afdal. Tertib afdal. Lebih banyak pahala lah gitu. Tu kecuali imam yang dilantik oleh raja negeri itu. Takrek pada kata illa kecuali dari itu, maka ia imam yang dilantik oleh raja tu didahulukan, diutamakan atas yang atas siapa? Atas qadhi yang merentah itu. Bukan setakat imam rawatib. Buah kata qadhi yang merentah. Qadhi sendirinya tak boleh lawan dengan tu imam yang dilantik oleh raja. Kita kata contoh sini ni ada tu qadhi zalim. Di pucuk ni ada tu qadhi zalim. Dia pun mari sejid kita. Betul qadhi zaman kita hormat. Orang alim faqih. Tiba-tibanya di masjid ni ada dah tu imam hok raja latih, majlis agama latih. Ketika tu lebih qadhi ke lebih tu imam hok raja latih jadi tu imam lebih tu imam hok raja latih berbanding dengan qadhi. Kan qadhi itu sebenarnya dilantik oleh raja juga, tapi untuk cara hukum hakam mereka. Tempat rojok bagi masyarakat umat Islam di tempat tu bahagia hukum hakam mereka. Tu. Jadi kemudian yang terlebih faqih. Tengok. Jadi kalau kita kata situnya tu imam dilantik oleh raja tu ramah. Tidak seorang masjid ni. Masjid ni majlis agama Islam negeri Selangor ni. Di bawah kuasa rajanya lantik imam di Masjid Nurul Huda ni tidak seorang. Pak Limon orang. Pas apa hok afdal nak jadi imam ni? Pak Limon orang. Tak kan nenek orang nak jadi imam lakon ikut mana? Jadi imam seorang. Kalau orang panggil sama-sama tu imam hak dilantik oleh raja, 5 orang kita kata. Hak mana daripada 5 orang ni hak lebih afdal jadi tu imam? Kemudian orang yang terlebih faqih. Tu. Kemudian orang yang terlebih faqih. Orang hak lebih faham pada fiqh, itu maksud. Dalam ni orang ni hak mana hak paling faham fiqh? Sama-sama ni orang ni hak raja lantik belaka ni. Tapi salah seorangnya mesti ada hak alim fiqh. Hak lain tu alim juga, tapi tidak sealim orang tu. Maka orang itulah hak afdal jadi tu imam. Walaupun sama-sama hak raja lantik belaka dah ni. Nampak tak? Tu lagu tu dah. Kemudian, tengok. Tiba-tibanya seremun nenek orang tu alim fiqh belaka. Tu faqih belaka. Nenek orang hak raja lantik jadi tu imam di Masjid Nurul Huda ni semuanya alim fiqh, sama setara belaka. Hak mana pula hak terlebih afdal daripada nenek orang hak alim fiqh belaka hak raja lantik dia itu? Kemudian yang terlebih qari, mana terlebih elok nisbah bacaan. Tu daripada neore hak raja lantik jadi tu imam. Keenam-enamnya faqih sama tarah belaka, alim belaka dalam fiqh. Ya ada hak dak alim pun demo nak rojak kata tanya tu Imam Ahmad ya alim lagi pada hamba. Itu kita tahu anaknya ni tak apa faqih mana hak tu faqih lagi. Tiba-tibanya faqih belaka nenek orang. Hak mana hak afdal jadi tu imamnya di kalangan nenek orang tadi tu?
maka hak terlebih qari. Nah, mana terlebih qarinya? Yani yang terlebih elok bacaan Quran dia. Ni qari sini bukan qari dalam bab Fatihah. Tu dak tu. Kalau qari dalam bab Fatihah, qari dalam bab sah semaya tu orang panggil qari, makna betul bacaan Fatihah. Tu adapun qari dalam bab tartib aulawiyah afdaliyah imam pada solat, ini dengan makna elok bacaan. Hak mana hak lebih elok lagi? Takkan nenek orang tu elok belaka, mesti ada seorang. Maka kalau ada seorang hak terlebih elok ni sebuah bacaan Quran dia, dialah hak afdal, jadi tu imam. Tu. Karena ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu. Ya ummul qauma. Jadi imam akan satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah. Yang paling elok nisbah bacaan mereka itu kepada Al-Quran. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Fa in kanu fil qiraati sawa. Fa in kanu, maka jika adalah mereka itu pula fil qiraati sawaun. Nabi kata, pada baca semua elok mereka pula. Hak mana hak kita nak akak jadi tu imam hak afdalnya? Fa'amaluhum bisunnati, maka hak terlebih amal mereka itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nenek orang ni hebat belaka, faqih pun faqih, tu imam hak raja latih, nak faqih pun faqih, qari pun qari belaka nenek orang. Patu hak mana hak lebih lagi kalau jadi tu imam daripada nenek orang ni? Carilah hak lebih beramal dengan sunnah. Tengok nenek orang ni hak seorang tu kalau tubik luar seluar jing selalu dah. Ni. Baju t-shirt seluar jing, pala bojeng tak ada apa dah. Tu. Hak saya lagi kok necktie semua. Hak seorang lagi janggut tak ada faham apa. Tiba-tiba ada seorang tu jubah bergomis, berjanggut, bersugi. Lebih dia sikit. Maka dia hak afdal. Tu dah. Fa'amaluhum bisunnati, maka hak paling afdal di kalangan tadi sama-sama tu imam raja lantik, sama-sama alim ilmu fiqh, sama-sama hebat dalam baca Al-Quran. Maka hak mana hak lebih afdal di kalangan hak sama-sama tadi? Hak lebih nisbah amal mereka itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Tuh. Tapi dalaninya dia wak mari dengan sunnah tu warak. Tengok dah. Kemudian jika semua qari belaka. Semua tu imam raja lantik dan semuanya faqih ilmu fiqh dan semuanya qari sedap bacaan. Maka hak mana hak lebih aula kita nak jadikan dia tu imam? Afdal, banyak pahala. Kemudian kemudian orang yang lebih warak. Itu. Ini ya tafsir dah dengan makna sunnah tadi tu. Jadi sunnah di kehendak sini bukan dengan makna sunnah jibiliyah lah. Kalau mengikut pandangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh. Bukan sunnah jibiliyah. Mana sunnah jibiliyah? Hak kamu sebut tadilah. Jubah, bergamis, berjanggut, bersugi. Itu sunnah jibiliyah dia panggil. Lepas tu sunnah makna apa sini? Warak. Warak tu bukan moyok. Moyok ni lain, warak ni lain. Moyok ni jalan tunduk, tepuh habis, dinding-dinding, tiang-tiang bergapo. Itu dia panggil moyok. Warak ni apa? Iaitu pelihara diri dia daripada perkara yang haram dan syubhat. Tu orang panggil warak. Itu sunnah wajib tu. Itu sunnah yang wajib. Tu ada pun berserban, berjubah, berjanggut, bersugi. Hak tu sunnah yang sunat ya.
Sunnah bahkan setengah ulama katanya sunnah jibiliyah dia panggil, tabi'iyah. Nah, tu tabi'iyah. Cuma kalau kita buat kerana nak ikut Nabi, dapat pahala sunnah. Nah, kalau tak niat nak ikut Nabi, mana? Pakai jubah atik, pakai serban atik. Oh, Abu Lahab, Abu Jahal mula jubah serban atik. Nah? Kau kena? Nah, ke Abu Lahab, Abu Jahal pakai seluar jeng. Tak, jubah serban ke? Janggut ke? Lepas tu beza mana Nabi berjubah serban berjanggut? Bezanya Nabi tu berjubah serban berjanggut, mukanya manis. Nah, mukanya cerah, bercahaya dengan cahaya iman. Ha itu. Kalau kita pakai jubah serban berjanggut tapi muka keruh, nak marah ke orang semua. Deki dengan orang tu. Deki dengan jemaah ni, deki dengan AJK masjid tu, nak balas semua dengan orang. Jubah serban Abu Lahab kita pakai tu. Bukan jubah serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ingat. Nah, jadi jangan duk berasa paling menyunah sekali. Tak, saya paling sunnah kali ni. Tak ada orang lain dia rasa. Janggut panjang saya. Sugi pun besar saya dalam poket ni. Nah, serban pun besar saya. Jubah pun lerek saya. Bukan. Bukan situ. Nah, hak tu mudah ya. Nah, tu. Sunnah hak wajib ni, kita jaga diri kita daripada perkara haram dan syubhat. Itu. Itu makna sunnah. Itu ditafsir oleh Tok Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh. Itu daripada hadisnya fa'amaluhum bisunnah. Fa'amaluhum bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak terlebih afdal jadi tu imam ni kalau sama-sama raja lantik dah, sama-sama alim ilmu fiqh, sama-sama sedap baca Al-Quran, mana hak lebih lagi? Hak paling warak. Itu. Bukan hak jalan moyok, itu bukan. Itu bukan warak. Kita ni pahal warak ni hak jalan tunduk dah ni. Tu masya-Allah warak dia. Tepuh apa kali dah tiap tu dah ni. Jalan tunduk. Itu bukan warak, itu monyok dia panggil. Nah, warak ni walau jalan mendabik ada tinggi begini pun tapi dia jaga diri dia, tidak buat benda haram dan tinggal benda syubhat. Benda syubhat ni benda kesamaran. Nah, tu benda hak tak jelas halal ke haram. Nah, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nabi kata, sesungguhnya halal itu terang nyata jelas dan yang haram itu terang nyata jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya halal dengan haram itu umurun mushtabihatun, ada perkara yang kesamaran, tidak jelas halal ke haram, halal ke haram. Tu. Jadi hak mushtabihatun ni orang panggil syubhat. Kalau tinggal warak. Nah, tu warak dia panggil. Nah, tu. Itulah hak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh tu. Warak. Tidak buat perkara haram, tidak sombong, tidak takabur, tidak menyakiti orang. Itu sunnah Nabi. Nah, manis muka dengan orang, beri salam jumpa orang, tanya khabar, ziarah orang. Itu. Nah, jamu makan, mendahulukan tetamu. Nah, itu semua tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak wajib, khisalum mahmudah. Jadi kita tu biar penting ke sunnah Nabi hak wajib banding dengan sunnah Nabi hak sunnah. Nah, supaya biarlah orang panggil kita tu dak berserban, dak janggut panjang, dak berjubah melerek pun, tapi kalau kita tiru orang panggil akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Tu. Kalau kita berjubah berserban berjanggut panjang sekalipun, tapi kalau kita tu duk balah dengan orang tu, duk berdeki dengan orang ni, duk maki orang tu, duk hasak dengan orang ni, duk khianat orang tu, masai muka dengan orang ni, kita tu bukan jubah serban Nabi yang kita pakai. Lepas tu jubah serban Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf kita pakai. Sebiji, tak ada beza. Gitu dah. Jangan marah pula lah, ada marah hamba hina sunnah pula lagi ke? Nah, bukan hina sunnah. Nah, tu nak you faham sunnah Nabi ni hak mana hak patut kita kena aula. Hak wajib tu hak patut kita kena aulakan, utamakan. Kemudian, ni tengok. Dalam hadis yang sebut fa in kanu fi sunnati sawaun, maka jika adalah mereka itu tu imam tadi tu fi sunnati, pada warak, pada sunnah Nabi ni sawaun, sama. Nah,
Nenek orang tu imam hak raja latih, sama pada faham fiqhnya, sama pada sedap bacaan Qurannya qari dia, kemudian sama warak, sama dalam bab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama. Patut hak mana hak lebih orang panggil kita nak buat jadi dia tu imam kita nak dapat pahala lebih? Fa'aqdamuhum hijratan. Nah itu. Maka yang mula-mula di kalangan mereka itu tu imam tadi tu nisbah hijrah ke tempat tu. Ha itu. Tu kita kata ni orang tu imam tadi. Hak mana hak kena posting dulu sini. Tu lagu tu dah tu ni. Engkau kerja-kerja ni ada hak kena posting dulu ke dia. Nah, hak mana hak dulu hak kena posting sini. Hak hijrah sini kita kata. Nah, maka dialah hak aula jadi tu imam. Sebab tu katanya musannif rahimahullahu taala, kemudian yang lebih dahulu pindah kepada kampung Islam, iaitu daripada negeri kafir. Kalaulah orang panggil dia tu daripada negeri kufur, negeri kafir. Tu. Hak mana hak lebih dahulu hijrah? Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hijrah ni bukan sekaligus beransur-ansur. Ada hak pergi dengan rahsia. Ada hak pergi dengan terang-terangan supaya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabinya pula bila dah ramai dah buat sahabat pergi dah, anak buah pergi ramai dah, baru Nabi pun pergi hijrah itu. Jadi nisbah orang panggil hak hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam, hak siapa dulu mula-mula hijrah, dialah hak afdal jadi tu imam. Itu kalau kira zaman Nabi lah. Kalau zaman kita lah ni hijrah negeri kafir mana semua negeri Islam belaka dah. Hatta negeri Islam ni disebut dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Buyatul Mustashidin, karangan Al-Habib Abdul Rahman Masyhur, mufti kerajaan Hadramaut dulu, mufti mazhab Syafi'i. Dia kata mana? Tetaplah orang panggil kerajaan itu Islam walaupun setelah dijajah oleh kufar. Tak berubah. Asal saja ada ketandaan Islam. Siapa tahap tu? Tu negeri dulunya negeri Islam dah. Pas perang dengan pok kafir harbi ni kalah Islamnya. Maka Islam tak mengetah dalam negeri itu. Tapi ada tak ketandaan Islam lagi di negeri itu? Ada masjid demo boleh semaya lagi, orang Islam pun ada. Tetap dikira negeri itu negeri Islam. Siapa tahap tu? Tapi tak setengah ulama berubah lah jadi Darul Kufar lah, negeri Kufar lah, negeri kafir lah. Pak kita ni memanglah negeri orang Islam belaka. Pindah di mana pun negeri orang Islam. Tu. Kalau gitunya daripada ni orang tu imam tadi, sama-sama raja latih, sama-sama alim fiqh, sama-sama qari sedap baca Quran. Kemudian sama-sama warak pula tu. Hak mana hak lebih afdal jadi tu imam? Hak mana kena posting dulu gitu. Hak mana hak masuk sekali dulu. Tu. Habis. Kemudian kita kata nenek orang tu sama seketok. Kena posting sekali. Majlis agama atas mari Masjid Nurul Huda tu sama-sama nenek orang. Sekaligus mari. Sudah. Hak mana hak lebih afdal? Kemudian yang lebih tua pada Islam. Dalam hadis sebut mana? Dalam hadis sebut fa in kanu fil hijrati sawaan, maka jika adalah mereka itu para-para imam ni fil hijrati, pada bab hijrah ke tempat negeri orang Islam ni sawaan, sama seketok. Nenek orang ni kena posting sama sekaligus. Patut hak mana? Hak lebihnya. Dalam satu riwayat disebut fa akbaruhum sinnan, maka hak lebih tua nisbah umur. Nisbah umur itu dalam hadis. Wa fi riwayatin, dalam satu hadis yang lainnya fa aqdamuhum silman atau islaman. Hak mana hak dulu masuk Islam? Jadi nampaknya Tok Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapohnya lebih merajihkan hadis tentang tua di situ, tua pada Islam, bukan tua pada umur. Tua pada Islam. Bukan tua pada umur. Kita kata hak ni dianya dulu kafir lah, kafir asli. Kemudian dapat hidayah Allah Taala bagi masuk Islam. Bila masuk Islam tu sungguh mengaji. Siapa kau jadi tu imam hak dilantik oleh raja? Bapa? Dia alim fiqh,
dia qari baca Quran, dia pewarak dan sebagainya. Tapi dia masuk Islam umur 25, 30 contoh. Nah, banding dengan sahabat dia tadi tu Islam jadi budak lagi kerana tok nenek moyang dia tu Islam. Maka hak mana hak lebih afdalnya? Sahabat dia hak dulu Islam. Pada dia hak masuk Islam lewat sikit. Kenapa? Tua sini ni bukan tua umur, tapi tua nisbah Islam. Jadi umur dia tadi tu umur 35. Sahabat dia tadi tu baru umur 20. Tapi 20 pun dia Islam jadi budak lagi. Hak ni pulaknya umur 35, 30 baru masuk Islam. Jadi tua hak mana ni sebab Islam? Tua hak umur 20 tu, dialah hak afdal jadi tu imam. Tu lagu tu dah. Tiada pada umur, yakni tiada lebih tua pada umur. Tu takdir lah tu. Tu tiada pada umur, yakni tiada yang lebih tua pada umur. Bukan kira umur tua dah. Ya kiranya Islam dia tu tua. Hak mana? Di kalangan ni orang kita buat mari contoh ni orang tadi. Hak mana hak lebih tua Islam? Dah. Tiba-tibanya sama orang panggil Islam. Bunyi dah loceng. Azal dulu dah. Azal dulu. Tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah
wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sambung sikit lagi dah. Mana dia? Kemudian kita kata nenek orang hak tu email raja lantik tu semuanya alim pekoh sama setara, semuanya qari baca Quran sedak sama setara, semua warok belaka sama setara. Kemudian semuanya posting siapa di tempat masjid tu pun, di kampung tu pun sama sekaligus seketak. Dan semua Islam jadi bakar lagi dia tu ni. Tua ni sebuah Islam dia tu. Nah. Kemudian yang lebih bangsa tu baru kira orang panggil keturunan. Mana yang lebih bangsa ni keturunan baik-baik. Nasak keturunan dia tu tu apa? Yakni jelah daripada beng. Itu maksud. Bukan maksud keturunan ni bangsa Melayu, Arab, Cina, bukan. Tapi kata setengahnya lebih bangsa ni makna ya. Lebih bangsa dengan makna Arab di atas Ajam. Tapi pendapat tu dhaif. Kenapa? Kerana Nabi sendiri kata tidak lebih pun Arab di atas orang Ajam. Ajam ni mana bukan Arab lah. Tak kira Cina, Melayu, Sia, Boya mana semua dipanggil Ajam. Arab. Lain pada Arab semua panggil Ajam. Melainkan takwa Allah, melainkan takwa pada Allah Taala. Jadi sebab tu hak rajihnya bangsa di sini dengan mana nasab. Bem pok dia tu jelah. Tidak kata bem senyap. Tak tahu. Bem tu bem mok. Jadi nasab dia tu bengnya jelah. Maknanya tidak ada keturunan zina, maknanya gitu. Tu maknanya bangsa lebih pada bangsa, maknanya nisbah keturunannya bersambung nasab. Kalau tidak bersambung nasab mok cerak. Nasab mok cerak. Dia nasab ni. Nasab mok dengan nasab pok ni dia lebih kuat nasab mok berbanding nasab pok. Gitu deh. Beng dengan beng pok, beng dengan beng mok ni lebih kuat beng mok berbanding beng pok. Beng pok ni urusan dunia. Untuk makan sako, jadi wali nikah, itu. Adapun beng mok dunia akhirat. Dunia akhirat. Dan tak sabit beng pok ni melainkan dengan 3 jalan. Seorang tu bila beranak, tubik anak, nak beng dengan beng pok kena pasti 3 baru boleh beng pok. Mana salah satunya daripada 3 jalan? Anak hak dia dapat tu daripada hasil jimuk dalam nikah yang sah. Macam kita bini orang tina, lepas tu dapat anak dengan dia. Beng kita, tu. Mana tidak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah. Kalau kurang daripada 6 bulan 2 lahzah tu tak boleh beng pok. Lepas tu beng apa? Beng mok juga. Beng mok yakin. Tina tu yang mengandung. Anak siapa? Tak kira anak gajah, anak kera mana. Tak kira anak orang lain. Anak dia lah. Sebab tu Nabi Isa tu Isa bani Maryam. Gitu. Nabi Isa tu anak laki-laki bagi Maryam. Sebab apa? Tak dapat. Maka nasab mok tu kuat. Seorang tu bila mengandung pasti dah anak dia. Tapi kalau bapa seorang tina tu mengandung, pasti dah anak dia. Belum pasti lagi. Nak pasti anak dia, dia jimuk tadi dalam nikah sah ke tidak. Mana paling kurangnya? Tidak kurang anak tu lahir, tidak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah. Kalau lebih tak lagi tak apa. Mana anak dia tu lahir 6 bulan 2 lahzah cukup. 2 lahzah ni mana? 1 lahzah ketika air mani masuk dalam rahim orang tina, 1 lahzah lagi tubik anak daripada rahim perempuan tadi. Itu dia panggil 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Lahzah tu makna kelipan mata, sekelip mata. Jadi kalau kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, tidak sabit beng pok. Tidak boleh dibeng dengan beng pok.
Ataupun perempuan yang dia jimuk tadi tu ialah hamba perempuan milik dia yang tidak ada suami baginya. Nah, bila dia jimuk hamba perempuan milik dia hak tak ada suami bagi dia, boleh hana bengkok, boleh? Tu macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hamba yang dihadiah oleh Raja Mesir mau Qukis, iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Tu boleh. Ya hamba tu tak boleh ada suami lah. Hamba ada suami tak boleh jimuk tu dia. Tu. Pala ni ada sistem hamba? Tak ada. Ngaji saja hukum hamba tu, tak ada dah. Nama bibi hak rumah kita tu, kita anak kita juga berat. Jangan. Kok tu bukan hamba tu. Yang tu merdeka. Yang tu merdeka. Ataupun wati jima' syubha dia panggil. Syubha ni makna kesamara. Hak tu boleh bimpak. Mana contoh? Seperti kita kata seorang tu dia nikah dengan bini dia tu punya kakak ke adik ke yang kembar dengan dia. Kembar. Sama. Sebiji serupa. Cuma beza sikit tahik lalak. Bini dia ilik kanan. Adik bini dia atau kakak bini dia ilik kiri. Ni. Beza tu lah. Tiba-tiba nak jadi kau cerita lama PKP tak kelik kapung, nyak kelik. Nyak kelik kapung, bilik sebelah kanan bilik dia. Bilik sebelah kirinya bilik kakak ipar ada, adik ipar dia ada tok laki juga. Tok laki adik dia, tok laki kakak dia tadi tu panggil birah dengan dia. Tobek pergi minum kedai kopi bedah tu Kak Ali. Ni. Tu. Duk buah lama kedai kopi bedah tu Kak Ali boleh 3 gelas. Kelik-kelik tak tahu kata bini dia gitu tukar bilik dengan kakak dia atau adik dia tadi. Dia tak tahu, tak ada duk mesej ke tok laki masing-masing. Masuk bilik, moga bedah tu Kak Ali 3 gelas tak dia. Bergomo selalu gulawanya. Bergomo, sudah bergomo, buka lapu, tengok tahik lalak, air sebelah kiri. Bini aku sebelah kanan. Sudah. Syubhat dia. Maka kalau lekat perut dengan sebab gomo tadi tu, jimuk tadi tu, wati tadi tu, boleh bimpak. Boleh. Sebab apa? Wati syubhat. Syubhat dia panggil, kesemaran. Bukan sengaja mesej dah tukar bilik dia. Tu zina dia panggil. Memang tak sengaja. Duk kamu bini dia betul-betul. Tukar kasut dia panggil. Tukar kasut. Gamak kasut dia. Rupa-rupa kasut orang lain. Moga nak sama tu gak. Cuma saya sikit beza sikit-sikit. Bukan tak berasa nak beza mana lah. Maka bila tahu kata bukan bini aku. Lepas tu lekat perut dengan tu boleh bimpak tak? Boleh. Itu sahaja nasab pak. Kalau tak sabit 3 ni, anak seorang tu cerak-cerak bemok. Mesti bemok. Pahaya kita duk bin Abdullah tu, itu kerana nak tutup aib. Nak tutup malu je bin Abdullah. Tu kalau kira tidak bin Abdullah, bemok dia. Macam mana mu bin Zainab ni? Mana pak mu? Pak tak ada. Pak tak ada. Demo anak. Jangan kata lagu tu. Nabi Isa pun bemok. Aku anak mak aku. Pak tak ada. Buat mana? Tapi tak usah bicara banyak. Maka bin Abdullah. Pakai senyak situ lah. Abdullah hamba Allah Ta'ala mana tak tahu dia tu ni. Hingga-hingganya orang panggil tak sabit nasab pak. Melainkan dengan 3 ni. Kalau takdir kata dia berzina dengan tina tu. Lekat perut boleh anak tina. Boleh anak tina, anak perempuan. Tiba-tibanya ia tak menikah dengan mak zina tadi tu. Anak perempuan hak hasil daripada jimak zina tadi tu, kalau besar boleh menikah dengan bapak zina dia tu kerana tak sabit nasab gapo dengan pak dia. Siapa tahap tu? Jadi sebab itulah nasab mak lebih kuat daripada nasab pak. Dah. Gitu. Habis. Kemudian kalau kita kata nasab semua ni molek-molek berlaku, boh kada fok-fok habib, fok sayyid nah pula. Kemudian yang lebih bersih pakaian. Tu lagi tu. Hak mana daripada nenek orang ni hak lebih bersih pakaian. Hak ni pakai baju pun selerok, selekeh. Daki pun penuh dah batekok dah. Kurang bersih.
berbanding hak ni nya, kemah, bersih. Nah, baju dia tu kalau jatuh cicak terbelah dua. Kenapa? Ni, tajalnya side dia punya gosok baju tu. Kemah, bersih. Dia hak afdal jadi tu imam. Kau tu ni. Nah, lebih bersih pakaian dan badan, bukan pakaian saja, dan badan dan pekerjaan. Itu 3. Nah, tu bersih-bersih itu takluk pada kata 3. Bersih-bersih itu bukan pakaian saja. Bersih-bersih pada pakaian dan pada badan dan pada pekerjaan. Mana pada badan? Nah, maknanya dia ni bukan orang panggil jenis perlu bau jebak kuat. Ataupun pekerjaan dia bukan jenis hijau orang panggil apa? Nak duk tukar tayar motor orang, duk tukar tiup motor orang, duk pulah nak skeru gapo penuh dengan minyak selenda. Itu tak bersih hak tu. Nah, tak bersih. Hak ni hijau ke apa? Hijau dari pejabat office. Nah, tanda-tanda saing cek. Lebih bersih hak tu. Lebih bersih hak tu. Nah, banding dengan orang hak duk hijau, tukar nak motor, tukar tiup motor, tukar selenda motor, duk lekat minyak. Tengoklah hak mana hak hijau dia lebih bersih. Bersih-bersih daripada daki-daki. Habis. Kemudian kita kata nenek orang tu semua sama. Hijau office belaka, hijau pejabat belaka. Jenis duk lekong semua. Bersih semua, pakaian, badan hijau. Hak mana hak lebih afdal lagi? Kemudian yang lebih elok suara, hak mana hak suara dia lebih lunak? Hak tak dibaca Quran sedap. Nah, hak ni suara pula tu orang panggil lunak. Sama-sama baca sedap pun dia tengok pula suara tu lunak hak mana. Ya ada suara orang ni berlemuk berkering ni. Kalau dengar kan Allah sedap suara ni. Nah, hak tu hak lebih afdal jadi tu imam. Tu tengok. Kemudian yang lebih elok rupa, suara lunak belaka. Nah, merdu belaka suara nenek orang tu. Hak mana hak lebih lagi? Hak mana hak lebih handsome. Hak hidung macu nyakuk baju tu. Nah ni. Tapi hak ni ngelah dah ni. Jangan hak pilih hidung macu lalu baca kubal tak jadi. Hak ni orang ngelah ni sama belaka. Nenek orang ni raja latik belaka, alim pekoh belaka, baca Quran sedap belaka, lepas tu warak belaka. Lepas tu apa? Semua mari sini postingnya sekaligus belaka hijrahnya. Nah, kemudian Islam jadi bakar lagi, kemudian keturunan pula baik-baik sambung, pakaian badan pekerjaan pun bersih belaka, suara pun sedap belaka, tapi muka ni baru ambil hak muka. Bukan ambil muka hak awal-awal, bukan. Jangan duk agak gitu ni. Kamu suara tengok mana hidungnya ke baju sikit. Demo jadi imam, demo handsome nampak ni. Jangan. Hak ni orang ngelah ni. Sama belaka dah tu. Maka tak ada arah lah tengok muka hak mana semak sikit. Hak muka nak supaya Mekhan Syahrul Khair sikit. Hak tu hak lebih jadi imam. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu tengok. Habis itu rupa tu ngelah dah tu. Ngelah dah habis dah. Nah. Dan mana ni? Dan wawu istiqnah, nak cerita masalah baru pula. Dan bermula imam yang buta bersamaan dengan imam yang melihat. Ini di atas satu pendapat. Atas satu pendapat lagi khilaf ulama. Ada setengah kata tu imam buta lebih afdal daripada tu imam jelek, dan atas kata setengahnya tu imam jelek lebih afdal daripada tu imam buta. Ini kita sambung semula pula. To be continue. Tanda molek situ dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dan imam yang buta, situ kita sambung nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.